Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya James. Fakta dan data menunjukkan lebih dari 1.000 laporan mengenai penipuan masuk setiap harinya, dan angka itu hanyalah angka yang tercatat karena faktanya lebih banyak korban yang memilih untuk diam daripada melaporkan, sehingga para pelaku penipuan semakin gencar melakukan modusnya seperti penipuan belanja online, investasi uang kilat, merancang transaksi segitiga, bahkan memanfaatkan hubungan asmara serta pertemanan. Dan yang lebih mengkhawatirkan, seorang penipu tak selalu membutuhkan senjata maupun kekerasan untuk mengambil uang korban, karena mereka hanya butuh satu hal sederhana dari manusia, yaitu kepercayaan. Dan itulah gambaran dari film Concity tahun 2026, dan pastikan teman-teman menonton film ini hingga akhir agar terhindar dari modus penipuan. ஏன் மாவு கட்டு போட்டிருக்க? விழுந்துட்டேன், அதான் கையில கட்டு போட்டிருக்கு. Kisah dibuka dengan memperlihatkan sebuah usaha kedai makan sederhana yang dikelola oleh satu keluarga, dan di sana Ricky sebagai kepala bertugas menjaga kasir serta operasional, sementara Rika istrinya bertugas sebagai pelayan yang menjamu setiap pelanggan, sedangkan untuk bagian dapur diisi oleh saudara ipar Ricky yakni Rambo sebagai pembuat adonan, dan untuk juru masak ditempati oleh mertua Ricky yang bernama Ibu Maryam. Dan sekilas keluarga ini tampak seperti keluarga pada umumnya, namun di balik itu semua, keluarga ini merupakan sekumpulan kelompok yang takkan dapat kalian bayangkan. சார், உங்களோட ஃபேமிலியா? அவங்க தான் என்னோட அவன் என் மச்சான், அவங்க என் அத்தை. பையன் கியூட்டா இருக்கானே. ஜீவா. பின்பு காணும் உண்மை ஒன்று என்று புரியும் பாரு அன்று. Setelah itu Ricky pun mengantar putra kesayangannya bernama James yang hanya bisa duduk di atas kursi roda, namun James memiliki otak yang cerdas dibandingkan teman sekolahnya. Dan di saat jam sekolah telah usai, Ricky yang terlambat menjemput anaknya tak lagi mendapati James, sehingga dilakukanlah pengecekan CCTV karena seluruh keluarga telah khawatir, dan mereka dibuat terkejut melihat pelaku yang telah menculik James, karena pelaku tersebut merupakan seseorang yang mereka kenal di masa lalu. லேட்டா ஜியோ ஆல்ரெடி கூட்டிட்டு போயிட்டாங்களே. நான் இப்பதானே வரேன். அதான் பையனோட பெரியப்பா வந்து கூட்டிட்டு போயிட்டார். சார் கொஞ்சம் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. இவன் தான் உங்க பையனை கூட்டிட்டு போறான். Kembali mundur pada 7 tahun sebelumnya, kita pun diperlihatkan dengan Ricky yang hidup seorang diri, dan ia diburu oleh debt collector karena selalu menunggak cicilan KPR yang ditinggalkan oleh mendiang ibunya. Terlebih lagi, Ricky bekerja sebagai petugas loket pembayaran listrik dengan ribuan pelanggan, sehingga kehidupannya yang suram dengan gaji yang pas-pasan membuat Ricky tak lagi mampu untuk menunjukkan senyum di wajahnya. போனை கட் பண்றியா? சுட்டியான ஒரு தோசை சீக்கிரம். ஒரு 5 நிமிஷம். நீங்க எதுக்கு வந்துட்டு காரை கொடுங்க, கட்டிட்டு நானே வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தேன். என் வீட்லயும் இதே பிரச்சனை தான். குடாச்சலம். இடிக்காத காலம் மேடிக்கிறாங்க. ஹாய் சார், குட் மார்னிங். வா சரவணா, காரை சர்வீஸ் வேற விடணும். ஒய்ஃபுக்கு டாக்டர் கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் இல்லை குட்டி. சரி. தேங்க்யூ. அந்த கவுண்டர் ஓபன் ஆயிடுச்சு, அங்க போ. Di saat sedang bekerja, Ricky pun dihubungi oleh kekasihnya yang cantik lagi kaya raya bernama Sinta, dan ia mengabarkan bahwa kedua orang tuanya sang pengusaha jalan tol akan datang ke rumah Ricky. Maka Ricky dengan segera pulang ke rumah, mencabut semua label penyitaan bank serta membersihkan rumah dari banyaknya botol miras. Dan ketika keluarga Sinta telah datang, mereka pun terkejut melihat perbedaan tempat tinggal, namun Ricky dengan tenang memperkenalkan dirinya
dan bercita-cita ingin mengikuti jejak ayah Sinta yang sukses dalam berwirausaha. Lalu sesaat kemudian, debt collector tiba-tiba saja datang dengan suara lantang meminta tagihan yang belum dibayarkan, sehingga tentunya hal tersebut membuat Ricky sangat malu di hadapan calon mertuanya. நான் தான் கட் பண்றேன்ல. ஹே, நம்ம மேட்ரு அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. பேரு சரவணாப்பா, செக்யூர்ட் கவர்மெண்ட் ஜாப், சொந்த வீடு. அந்த பையனை போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். சொல்லுங்க சரவணன். எனக்கு இந்த ஜாப்ல பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. ஜாப் போக வேண்டிய சிச்சுவேஷன். Actually, I want to become an entrepreneur. Like I want to launch my own brand. இங்க தான் நின்னு பேசுவேன். வருஷமா நான் டியூ கட்டிட்டு இருக்கேன். இன்ட்ரெஸ்ட் வேற இஷ்டத்துக்கு போட்டிருக்கீங்க. அப்படியா? போய் கொடு. அவன் உன்னை பொய் சொல்லி ஏமாத்தி இருக்கிறாமா? ஊரு புறம் கடனை வாங்கி வச்சிருக்கான். ஹீஸ் அ good guy, Pa. Di sisi yang berbeda, kita diperlihatkan dengan Rika yang saat ini tengah memeriksakan usia kandungannya yang telah memasuki 3 bulan, dan Rika tampak begitu sedih ketika dokter menanyakan tentang ketidakhadiran sang suami. Terlebih lagi, di saat Rika pulang ke kontrakan tampak seluruh perabotan telah disita oleh pemilik rumah, padahal Rika telah membayar kontrakan dengan menjual seluruh perhiasan melalui agen properti. Namun ternyata agen yang dipercayai oleh Rika merupakan agen penipuan, sehingga Rika harus terusir tanpa tempat tinggal, tanpa adanya sedikit pun harta, serta tanpa arah dan tujuan dengan anak yang masih berada di dalam kandungan. தேர்ட் மந்த் ஸ்கேனில் தான் கரெக்டாக டீட்டெயிலாக தெரியும். நீங்களும் பாப்பாவும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். யார் நீங்க? இது ஏன் வீடு? நீங்க எதுக்கு பூட்டெல்லாம் உடைச்சு வச்சிருக்கீங்க? ஏமா அவனுக்கு உன்னை மொத்தமா ஏமாத்திருக்கானுங்கம்மா. இதை வச்சு நான் என்ன பண்றது? அவங்களை எங்க போய் பிடிக்கிறது? நானு யோசிச்சுட்டு நிக்காதம்மா, போய் ஆக வேண்டியதை பாரு. Selanjutnya kita pun diperlihatkan dengan Rambo serta ibunya Maryam, dan mereka divonis oleh dokter bahwa sang ibu menderita kanker stadium akhir yang mengharuskan dilakukannya operasi dengan biaya sekitar 150 juta. Dan di sini tampak jelas dari wajahnya bahwa Rambo tak memiliki cukup uang, namun kasih sayang dan cinta terhadap sang ibu. Rambo akan menjual nama baik mendiang ayahnya untuk menggalang dana donasi demi kesembuhan sang ibu tercinta. ஆனா அந்த சர்ஜரி ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கல். பண்ண முடியுமா முடியாதா சார்? வேற வழியே இல்லை, பண்ணி தான் ஆகணும். என்னமோ சொல்றாரா? இவங்களுக்கு லங்ஸ்ல டியூமர் இருக்கு. இன்சூரன்ஸ் இது இல்லை சார். அப்போனா ஒரு 8 லட்ச ரூபா வேணும்டா. நானே கடன் பிரச்சனையில இருக்கேன்டா. எங்கடா காசு? ட்ரஸ்ட் பேர்ல எழுதி வச்சிருக்காரு. நிலைமையில இப்போ நம்ம படம் ப்ரொடக்ஷன் பண்றதுலாம் கஷ்டம்டா. நல்லா செய்யறேன்னு சம்பாரிச்சது எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு பண்ணதே நாளைக்கு மறந்துடுவாங்க. கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச ஒன்றும் என்னால் விட முடியாதுமா. என்னடா சின்ன குழந்தை மாதிரி அழுதுகிட்டு? ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லி தான். என்ன நடக்கணுமோ அதான்டா நடக்கும். Keesokan paginya, notifikasi pemberitahuan aliran dana donasi mulai masuk dengan nominal yang semakin lama semakin besar, sehingga Rambo kembali datang menemui sang dokter. Akan tetapi dari percakapan telepon terdengar dokter senior memarahi dokter yang menangani Maryam karena dirinya telah salah dalam mendiagnosa, dan ternyata Maryam tak memiliki penyakit apapun, sehingga Rambo berniat akan mengembalikan lagi dana donasi. Namun Maryam memarahi Rambo yang mengikuti jejak ayahnya yang jujur, karena bagi Maryam kesalahan ayah Rambo adalah sifat jujur dan baik hatinya, sehingga ayah Rambo tak memiliki harta sedikit pun hingga akhir hayat. Maka Maryam kembali menggencarkan aksi penggalangan dana untuk mewujudkan mimpi Rambo menjadi aktor film. உன் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக ஃபேஸ்புக்கில் நடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீ சொன்ன சினாரியோவே இல்ல அது. உனக்கு எப்பவுமே எல்லாத்துலயுமே கன்ஃபியூஸ். போன வைடா ராஸ்கல். ஒரு பெரிய ஃபினாமினல் சேஞ்ச் நடந்திருக்கு. அந்த டியூமர் அதுவாகவே டயக்னோஸ் ஆயிருக்கு. டேய், நான் தான் சொன்னேன்ல. ஆனால் நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ண வேணான்றீங்க. அவங்களோ அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணணும். அதான் உனக்கு ஆப்ரேஷன் இல்லைன்ட்டாங்களாம்மா.
அதெல்லாம் ஒன்றும் கொடுக்க வேணாம், நான் சொல்கிறேன், வெயிட் பண்ணு. குத்து மூச்சு விடலாமா? எது வெயிட் பண்ண அதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாடுறா, புரியலையா அவனுக்கு? ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்னல, அதுக்கு தான்டா வந்திருக்கு இந்த பணம். என்னம்மா லூசு மாதிரி பேசுனுங்கிற? இதுக்காக ஃபேஸ்புக்கில் போஸ்ட் போட்டிருந்தீங்களே, கேப்டிங்களா? என்கிட்ட ஒரு 10,000 இருக்கு. உங்கள் உதவியெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் சார். வீட்டுக்காரன் எல்லாரும் கள்ளி கொடுத்துட்டு நம்மளை அனாதையை விட்டு போயிட்டானே. எக்ஸ்ட்ரா வர்றதை ரொட்டேஷன் பண்ணி பட ஆரம்பிப்போம். எனக்கு இன்னும் பயமா இருக்குது, தேவையில்லாம பிரச்சனை போய் மாட்டிக்குவோம். ஹீரோ உருவாக்குறதுக்கு என்ன வேணா செய்யலாம். Hal yang sama pun juga terlihat pada Rika yang melakukan penipuan berkedok jasa agen properti, dan Rika menawarkan imbal hasil yang fantastis kepada pemilik properti. Begitupun dengan calon penyewa. Bahkan Rika sangat bermulut manis kepada setiap calon penyewa sehingga setiap transaksi selalu sukses dan benar. Bahwa sesungguhnya godaan dan tipu daya wanita itu sangat dahsyat. Al-Quran Surat Yusuf ayat 28. 3 BHK டூலெட்டுக்கு போட்டிருந்தீங்களா சார்? என்னோட விசிட்டிங் கார்டு அண்ட் கம்பெனி அட்ரஸ் கரெக்ட் டேட்டுக்கு ப்ரொவைட் பண்றது சார். ப்ராப்பர்ட்டியை விசிட் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். உங்க வீடு டூலெட் 10,000 போட்டிருந்தீங்களா? இதில் 5 lakhs லீஸ் அமௌண்ட் இருக்கு. ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. கம்பெனி 10 வருஷத்துக்கு மேல ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க. எவ்வளோ கிளைண்ட்ஸை பார்த்துருப்பேன். நம்பிக்கை தான் செய்யலாம். கண்டிப்பா ஷூர். ஓகே, தேங்க்யூ. கிளைண்டோட முகத்தை பார்த்தாலே தெரியுது. காசு கரெக்ட். என் அம்மா பேரும் சரோஜா, என் அப்பா பேரும் நாகராஜ். யாரையும் ஏமாத்தக்கூடாது. இந்த காசை நானே என்னன்னு வச்சுக்கோங்க. Kembali kepada Ricky yang tampak diberikan sejumlah uang beserta kertas tagihan listrik oleh pemilik kedai tempat langganan sarapan pagi Ricky, dan ia meminta kepada Ricky untuk membayarkan lebih awal tagihan listriknya meski belum jatuh tempo. Dan setibanya di tempat kerja, debt collector juga telah tiba di sana meminta uang pembayaran KPR sehingga Ricky memakai uang pemilik kedai serta uang milik pelanggan yang akan melakukan pembayaran listrik, dan Ricky hanya memberikan kwitansi manual kepada mereka dan beralasan jika mesin print di kantornya hari ini mengalami kerusakan. பன்னெண்டு கடையுடைய இபி கார்டும் டியூ டேட்டுக்கு இன்னும் 20 நாள் இருக்கு. அதுக்குள்ள நான் இதுல 1 மந்த்க்கான டியூ இருக்கு. கட்டிட்டியாப்பா? சரவணா, பில் இல்லையோ? ஆஃபீஸ்ல பிரிண்டர் ஒர்க் ஆகலண்ணே. பரவாயில்லப்பா, பணம் கிட்டல. Setibanya di rumah, Ricky pun mencari di internet cara untuk menghentikan mesin printer, dan Ricky menemukan sebuah cara melalui biji besi yang dimasukkan ke dalam mesin lalu menariknya kembali dengan magnet sehingga Ricky dengan mudahnya dapat menghentikan atau menghidupkan mesin kapanpun ia mau. Terlebih lagi, senior Ricky yang ada di kantor sangat menyayanginya karena ia selalu bolos di saat jam kerja, dan Ricky selalu bersedia menggantikannya, yang membuat Ricky sangat mempunyai kesempatan untuk mengambil uang pelanggan yang membayar tagihan listrik. சார், பிரிண்டர் சடனா ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. இது பழைய ஜங்க் மாடல்டா. பெருசான பிறகுதான் டெலிவரி பண்ணுவானுங்க. பில் எல்லாத்தையும் பே பண்ணிட்டு இந்த பிரின்ஸ் ஜுவல்லரி வரைக்கும் அப்படி போயிடுங்க. நீ வேலையை பாரு. சார், இப்போ சடனா பிரிண்டர் ஒர்க் ஆகுது. என் பொண்டாட்டிக்கு வர்ற கோபம் மாதிரி. Ini udah pora sangge. Setelah itu Ricky pun menemui sahabat SD-nya yang bernama Gama, dan ia bekerja sebagai analisis saham pada broker perdagangan sehingga Gama menjamin bahwa uang pembayaran listrik pelanggan bisa bertumbuh sebesar 2% sehari alias 60% sebulan, sehingga Ricky semakin banyak mengambil uang tagihan listrik untuk diperdagangkan oleh Gama, dan mereka berjanji akan membayar tagihan listrik pelanggan dengan tepat waktu karena mereka hanya memanfaatkan uang pelanggan terlebih dahulu tanpa berniat untuk menipu mereka.
இப்போல்லாம் எவ்வளோ கம்மியாக கலெக்ஷன் வருது. ஏன்டா டியூ கட்டணும்னு என்கிட்ட கேட்குறாங்க. மக்கள் தெளிவாயிட்டாங்க, அவங்களை ஏமாற்ற முடியாது. மக்கள் தெளிவாயிட்டாங்க யாரு? நீ சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையும் கட்டாங்க. தெளிவாயிட்டாங்க, அவங்களை யாரும் ஏமாற்ற முடியாது. Dikarenakan mesin printer milik Ricky rusak setiap harinya sehingga membuat Samsul pada bagian pembukuan menaruh rasa curiga terhadap apa yang akan terjadi ke depannya. Namun Pak John selalu membela Ricky, bahkan bertanggung jawab atas semuanya dan kembali menyuruh Ricky untuk mencatat kwitansi manual. Dan setelah itu Pak John seperti biasa akan bolos di saat jam kerja lalu meminta Ricky untuk menggantikan pekerjaannya. சரவணா, உன் பிரிண்ட் மட்டும் அடிக்க பிரச்சனை ஆகிட்டே இருக்கு. மிஷின் வேலை பண்ணதுக்கு அவன் என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த பிரிண்டர்ல ஏதோ சம்திங் ராங். எல்லாத்துக்கும் நான் தான் பொறுப்புன்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா? நான் இன்னையிலேருந்து என் பையன் மாதிரி. என் ஒய்ஃபுக்கு மார்னிங்லேருந்து ஒரே வாமிட்டிங். 2 days சிக் லீவ்ல போறேன். நான் ஏன்டா டியூ கட்டணும்னு என்கிட்ட கேட்குறாங்க. மக்கள் ரொம்ப தெளிவாயிட்டாங்க. மக்கள் தெளிவாயிட்டாங்க, அவங்களை ஏமாற்ற முடியாது. மக்கள் தெளிவாயிட்டாங்க, மக்கள் ரொம்ப தெளிவாயிட்டாங்க, அவங்களை யாரும் ஏமாற்ற முடியாது. Selanjutnya Ricky kembali bertemu dengan Gama sahabatnya untuk menggandakan uang lebih cepat dengan cara Ricky akan membuka kantor investasi dengan akan membagikan keuntungan 20% pada setiap bulan kepada para investor. Dan disinilah awal mula Ricky bertemu dengan Rika, Rambo serta Mariam karena mereka tertarik dengan keuntungan 20% setiap bulan yang ditawarkan, sehingga modal Ricky serta Gama tentunya semakin besar untuk diperdagangkan yang membuat keuntungan serta kehidupan mereka semakin jauh lebih membaik sejak saat itu. பார்த்தா மாசத்துக்கு 60% ரிட்டர்ன்ஸ் கேரண்டியா ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுப்போம். இப்போ நான் இருக்கிற பிரச்சனை இது பத்தாதுடா. 10 நாளோட ப்ராஃபிட் 1 lakh. வட்டிக்கு விட்டாலே 10%. நீங்க எப்படி 20% கொடுக்குறீங்க? ரூபி காயின் ஒன்று இருக்கு. உங்க கையில இருக்கிற சில்லற ஒரு 3 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ணல. இல்ல நான் 1 lakh கொடுக்குறேன். Dikarenakan saat ini Ricky telah mempunyai banyak uang, tentunya ia pasti diterima oleh calon mertua, sehingga keluarga kekasih Ricky bersedia melangsungkan acara pertunangan. Dan dimulai sejak saat itulah Ricky kini telah mengendarai mobil mewah untuk pergi berangkat kerja, bahkan memakai sebuah jam tangan Rolex serta cincin tunangan yang berlapis emas berlian. இப்பவும் கடன்காரன் தான், ஆனா வாங்குறவன் இல்லை. நான் இப்போ லாடுதான் முடிஞ்ச தடுக்கட்டுமே அந்த அங்க பாரியா கையில ரோலெக்ஸ் வாட்ச். உன் ஃபாதர் இன் லாவால உன் லைஃபே செட்டில் ஆயிடுச்சுப்பா. Begitupun dengan kehidupan Rika, Rambo serta Mariam juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat berkat keuntungan investasi bersama Ricky. Dan di sini Ricky memiliki sahabat semasa kuliah yang bernama Daniel, dan ia selalu membantu Ricky selama ini, bahkan membantu membayarkan hutang Ricky. Dan tibalah bagi Ricky untuk membalas budi dengan akan meminjamkan Daniel seluruh uangnya sebesar 20 miliar, dan jumlah uang tersebut merupakan uang milik pribadi, uang tabungan Gama, uang tagihan listrik para pelanggan, serta uang milik investor tanpa diketahui oleh mereka semua. Dan di sini Daniel berjanji akan mengembalikan 100 juta tersebut menjadi 150 juta dalam waktu 2 hari saja, karena Daniel memang kebetulan adalah pewaris perusahaan kapal tongkang milik keluarganya. கணேஷ் கிட்ட ஒரு 10 கோடி கேட்டிருந்தல. நிறைய பிரச்சனைல இருக்கு. உனக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனையும் சால்வ் ஆன மாதிரி இருக்கும்ல. ஆனா யோசிச்சுக்க மச்சான், ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா ஒரு 10 கோடி ரூபாய் தேவைப்படுது. ஆனா 10 கோடி ரூபாய் கொடுத்தா கிடைச்சது இந்த டீலை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு. அப்படி அவன் என் கால் ஃப்ரெண்டா. ஒரு 50 lakh சேவிங்ஸ் இருக்கு. நானும் இபி ஆஃபீஸ் போய் கொஞ்சம் காசு தேத்திட்டு வரேன். இதுல 10 கோடி ரூபாய் இருக்கு. 2 daysல ரிட்டர்ன் பண்ணிடலான்னு. Keesokan paginya Ricky pun dihubungi oleh kekasih Daniel yang memberitahukan bahwa Daniel telah tewas ditembak orang tak dikenal dini hari ketika melakukan sebuah transaksi, sehingga Ricky tak dapat menahan kesedihan seraya mengingat setiap kebaikan yang Daniel berikan. Dan sialnya, seluruh uang yang berada pada mendiang Daniel tentunya telah hilang, yang mengakibatkan Ricky tak dapat membayar Rika sebagai investor, sehingga Rika juga tak dapat membayar pemilik properti yang
yang berujung ketahuan. Begitupun dengan Rambo dan Mariam. Mereka juga ketahuan telah memanipulasi dana donasi dan lebih parahnya bagi Ricky, setiap uang pembayaran listrik pelanggan tentunya telat dibayarkan yang menjadikan satu kota mengalami pemadaman berjamaah sehingga kasus mereka pastinya akan dibawa ke meja hukum. ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு போயினே இருப்பேன். எத்தனை டேட் 10வது 5 daysக்குள்ள 2 வந்துடும். சுட்டினா சரணாவை பாத்தீங்க? நாட் ரீச்சபிள்லே போகுது. ப்ராப்பர்ட்டில எல்லாம் பண்ணிருக்கோம். அந்த வீட்டு ஹவுஸ் ஓனருங்க. ஆக்கி மற்றும் ஜானகி என்ற பெண் லீஸுக்கு வீடு பெற்று தருவதாக நானே கடும் வெறுப்புல இருக்கிறேன். சூப்பர்மேன் மாதிரி தூக்கின்னு போறானுங்க. Kita pun diperkenalkan dengan Kapolres Maduram yang sangat dicintai oleh masyarakat karena Maduram terkenal dengan dedikasi serta sifat jujur tanpa pandang bulu dalam memberantas kejahatan. Maka tentunya Maduram yang menangani mereka berempat melakukan interogasi kemana perginya seluruh uang penipuan properti serta uang penipuan dana donasi, dan mereka menjelaskan bahwa uang itu telah diinvestasikan kepada Ricky, dan ketika Ricky ditanyai, maka Ricky juga menjelaskan bahwa seluruh uang disimpan oleh Daniel, sahabatnya yang telah tewas tempo hari. ஃபோர்ஜரி பண்றியாடா நீ? சாரி ஐஷா. கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சது நல்லதா போச்சு. எல்லாரும் சரவணங்கிறீங்க. பக்கத்து செல்லு இருக்குல்ல சார், நம்ம போன என் பொண்ணு மாதிரியே இருக்கிறோம். உங்கள்கிட்ட தானே கொடுத்தேன், சொல்லு. உங்ககிட்ட தானே கொடுத்தோம், கொடுத்துடுறா. உங்க கையில தானே நான் காசு கொடுத்தேன். அவன் இப்போ இல்லம்மா. பயங்கர ட்ராமா பண்றாங்க. சொல்ல போறியா இல்லையா? Seorang sipir yang bertugas menjaga keempat tersangka pun dihubungi oleh Maduram untuk ditembak mati sehingga Ricky dengan cepat melumpuhkan petugas tersebut lalu pergi melarikan diri menaiki sebuah truk, dan di sana mereka semua menuntut pengembalian uang kepada Ricky, dan tentunya permintaan tersebut tak dapat dipenuhi oleh Ricky karena sejatinya ia benar-benar tidak memegang uang tersebut, dan dimulai sejak saat itulah mereka tinggal bersama dengan tujuan agar Ricky tak melarikan diri serta mengganti uang mereka, dan kita akan kembali pada masa sekarang yang memperlihatkan mereka terkejut ketika mengetahui bahwa Kapolres Maduramlah yang menculik James, anak mereka. என்கவுண்டரா அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் சார். ஏய் கை நீட்டு. ஏன்னா தப்பிக்க விட்ட? நீங்கெல்லாம் எங்க போகணுமோ என் காசை குத்துட்டு ₹1,00,000 கொடுத்துட்டு நீங்க எங்க வேணாலும் கிளம்புங்க. இதை விட ஜாஸ்தியா தான் கொடுத்துருக்க. உங்களை மாதிரி நிறைய பேர் என்னை நம்பி காசு கொடுத்துருக்காங்க. உன் பிரச்சனை என்னன்னு புரியுது. அதான் தம்பி கொடுக்குறேன்னு சொல்லுதுல்ல. என் காசு எனக்கு வேணும்டா. நாங்களாம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போறதுக்கு காரணமே நீ தான்டா. நீங்க பெரிய ஹீரோவா போறீங்க. இந்த மாதிரி கொடுத்துறா. டேய் வந்துடுறா. கல்யாணம் சொல்றது தெரிஞ்சு போச்சு. சீவாவை எதுக்கு தூக்குனா? இருப்பா, சரவண வர. நான் எங்கேயும் ஓடி போல. நான் மங்களபுரம் கிளம்புறேன். நீங்க எல்லாரும் என் மேல கோவமா இருக்கீங்கன்னு தெரியும். உண்மையான அப்பாவா இல்லாம இருக்கலாம். நீங்க யாரும் வர வேணாம். வா போலாம். Telah lama tinggal bersama seolah telah menjadi sebuah keluarga, dan meskipun James bukanlah anak kandung Ricky, namun Ricky sangat menyayangi James sehingga mereka semua berangkat menuju pada kediaman Kapolres Maduram sembari mengingat semua kenangan tentang James yang diasuh sejak masih berada di dalam kandungan. மகனே கதை கேட்டு ஒன்றகளை தோளில் ஏறடவே ஓடவே நேசம் மகனே நான் தாலேலோ.
Setibanya di kediaman Kapolres Madura, maka Ricky langsung meminta maaf atas aksi pelarian mereka di masa lalu. Dan di sini Madura menceritakan sebuah fakta yang mengejutkan bahwa sejatinya bukan kalianlah yang berhasil melarikan diri, karena hal itu terjadi atas izinku dan kini diriku telah pensiun dan nama baik itu masih kujaga. Padahal aku bersedia melakukan apapun asal bayaran sesuai, seperti menimbun BBM, meloloskan barang terlarang saat mati lampu, membiarkan bandar berjualan lalu menangkap pemakai kelas bawah, dan semua itu kulakukan karena uang membeli bajuku tidaklah murah. Status sosial yang terpaksa harus selalu membuat istri tampak mewah yang berujung menggadaikan SK, sehingga menjilat air pantat orang-orang kaya pun aku bersedia demi uang. Dan itulah alasan mengapa aku membiarkan kalian melarikan diri, karena kalian akan berguna bagiku. Maka lakukanlah sebuah penipuan besar yang bisa membuatku kaya raya sampai akhir hayat. Dan jika kalian tidak bersedia, maka jangan harap kalian bisa lagi berjumpa dengan James. அதெல்லாம் கிடையாது. ஆனா உங்க கேஸ் ஃபைல பார்த்தேன். என்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சுட்டேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? தப்பிக்க விட்டுருங்க. மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பல்படி ஒரு நல்ல இன்ஸ்பெக்டர் தான் பெட்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஜெயிச்சேன். அப்போ நீங்க சின்ன ஆளுங்களும் கிடையாது. இவா, உன்னை யாராவது அடிச்சாங்களா? ஏதோ பேசணுமா உங்ககிட்ட? ஹலோ, நான் அம்மா பேசுறேன்டா. எனக்கு ஒண்ணும் இல்லம்மா, நான் நல்லாதாம்மா இருக்கேன். கூட ரெண்டு அங்கிள் மட்டும் தான் இருக்கு. இல்லப்பா, நீ யாரும் அடி. நீங்க கேட்டது நாங்க கொடுத்துறோம்னா? நாங்கள் அது மாதிரி ஆள்லாம் கிடையாது சார். அது எப்படி சார் நாங்கள் கொடுக்க முடியும்? Ricky pun berpikir keras bagaimana cara membuat penipuan dengan hasil uang yang besar namun butuh waktu yang cepat. Dan Ricky mengingat perkataan Sinta mantan kekasihnya bahwa gerbang tol dengan gerbang lainnya harus memiliki jarak seluas 60 km. Namun di India, gerbang tol bahkan didirikan setiap 10 km untuk membuat pengemudi kembali membayar, sehingga salah satu gerbang tol pernah ditutup atas tuntutan masyarakat. Maka Ricky berencana akan membuat kembali gerbang tol tersebut, namun rencana itu membutuhkan iklan dari surat kabar terbesar. Dan oleh sebab itulah Ricky akan menyabotase seorang manajer surat kabar untuk mengunggah iklan pembukaan tol tersebut. சுந்தரத்தை ஏமாத்தி இன்னொரு ஊர்ல யாருக்கும் தெரியாம வாழ்ந்துருக்கோம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அவன் இப்படி இருக்க காரணமே நம்ம தான் தெரியுமா? இந்த ஏரியா விட்டு நாம எப்படி வெளியில போவோம்? ஆனா உடனே மாட்டிக்காத மாதிரி ஒண்ணு பண்ணணும். நம்ம இந்தியால இந்த மாதிரி நிறைய கேசஸ் இருக்கு. ரெகுலரா நீ போயிட்டு வர ரோட்ல ஓல போட்ட காசு கேட்டா காசு கொடுத்துட்டு தானே போற. கேள்வி கேட்கறதுக்கு டைம் கிடையாது. உடனே மாட்டிக்காத மாதிரி என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு. ரிங் ரோட் பக்கத்துல ஒரு டோல் பூத் ஒன்று இருந்துச்சு. கோர்ட்டில் கேஸை போட்டு அப்ப க்ளோஸ் பண்ண டோல் கேட்ட ரொம்ப நாள் அதே பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. சாகர வரைக்கும் பணம் வேணும்னு. Ricky dan anggotanya yang masih menjadi buron atas kasus penipuan pada masa lalu tentunya membutuhkan desainer penata gaya untuk merubah penampilan mereka. Dan setelah itu Ricky mengikuti manajer surat kabar ke rumahnya seolah menjadi kurir pengantar pizza yang telah ditambahkan obat racun makanan, lalu meletakkan permen karet sebagai pengganjal pintu. Dan ketika obat itu telah bereaksi yang membuat manajer pingsan, dan barulah Rika yang mengerti soal komputer pun memasukkan artikel pemberitahuan bahwa gerbang tol akan kembali dibuka. Namun sialnya artikel tersebut tak bisa dipublikasikan karena harus terhubung dengan jaringan kantor si manajer, sehingga Ricky dan Rika mengambil kunci mobil serta handphone milik sang manajer lalu pergi menuju kantornya. Dan berbekal keahlian dalam meniru suara siapapun yang ditemuinya mampu membuat Ricky menirukan suara manajer yang menyuruh bawahannya untuk pergi ke parkiran, sehingga laptop sang manajer telah terhubung dengan jaringan kantornya. Dan alhasil artikel penerbitan jalan tol itu telah diunggah melalui surat kabar terpercaya. பில்லிங்ல ஒரு மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு. மங்களாபுரத்தில் டோல் திறக்க டோல் ஆர்டிகல் வந்து அம்மா மாதிரி இல்லல. Selanjutnya Ricky pun menjelaskan kepada Maduram bahwa di dalam penipuan terdapat aturan tak tertulis bahwa penipuan harus dilakukan secepat mungkin agar tidak tertangkap. Dan maka dari itu Ricky menyarankan agar pendapatan dari jalan tol nantinya akan diinvestasikan ke dalam sebuah bisnis baru yang akan memecahkan masalah masyarakat, yaitu sebuah proyek generator berbahan bakar air atas nama Maduram, sehingga Maduram
akan menggunakan nama baiknya sebagai pemilik generator canggih yang pastinya akan mendatangkan banyak investor, maka Maduram akan memiliki uang yang banyak sampai akhir hayatnya. இந்த ரிங் ரோட் பக்கத்துல ஒரு டோல் பூத் ஒன்று அந்த டோல்கேட்டை டெம்பரரியாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டான். இப்ப நாங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஓபன் பண்ணி சார் எல்லா ஸ்கேமுக்கும் எழுதப்படாத ஒரு விதி ஒன்று சாகர வரைக்கும் பணம் வேணும்னு. மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சொல்லப்போனா இந்த ஹைட்ரோ ஜென்ரேட்டர் தான் இந்த டோல் இருந்து வரப்போற கொஞ்சம் அமௌண்ட்டை இந்த சிட்டியை நம்ப வைக்க இந்த டோல்கேட் நியூஸ் ஆர்டிக்கல பார்ப்பீங்க. நான் எம்எல்ஏ பண்ணாட்டியா? இப்போ நெக்ஸ்ட் ஏரியா எம்எல்ஏ தான் கரெக்ட். கூட வர முடியாது, வாய்ப்பே கிடையாது. உனக்கு ஒரு நாள் குளிர் ஜுரம் வந்தப்ப இப்போ நெக்ஸ்ட் ஏரியா எம்எல்ஏ தான் கரெக்ட் பண்ணணும். Singkat cerita, Ricky pun berhasil menjadi penata rias wali kota sementara Rambo berhasil menemui bupati, sedangkan Maryam menyamar menjadi CEO perusahaan jalan tol yang menekan bupati agar membantu memberikan izin pengaktifan gerbang tol karena Maryam telah menghubungi wali kota yang sebentar lagi katanya akan menghubungi si bupati. Namun sialnya, Ricky yang membutuhkan handphone milik wali kota untuk memalsukan suara dalam menghubungi Bapak Bupati pun justru diputar musik oleh Bapak Wali Kota, sehingga tentunya Ricky tak dapat menelpon Bupati karena suara musik akan terhenti. Namun berkat kepintaran Rika, ia mampu mengetahui cara agar tetap bisa melakukan panggilan meski musik sedang diputar dengan menambahkan nomor pada pengaturan. Maka Ricky menghubungi Bupati lalu memberi perintah agar meloloskan izin gerbang tol, dan tentunya Bupati akan manut-manut saja diperintah meski perintah itu melanggar undang-undang. சீனியர் சிட்டிசனாக இருக்கிறிய, தொட்டியில் பயங்கர கட்டிக்காரன் இருக்கிய, இனிமேல் என் தலையில் நீ மட்டும் தான் கை வைக்கணும். ஐ மாஸ்க் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபோன் யூஸ் பண்ண முடியாதுல்ல இந்த 5 மினிட்ஸுக்கு. பேனிக் ஆகாதுங்க, ஏதாச்சும் வழி இருக்கும் பார்ப்போம். கமலா கீர்த்திவாசன். ஹாய் செந்தில்ஜி, பேசிட்டு இருந்தேன். இதோ இப்போ உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ண, நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேக்குதா இல்லையா? நேரமா மினிஸ்டர் வரதராஜன் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி செட்டிங்ஸ்ல போய் உங்க நம்பர் போட்டு கால் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. ஐயா வணக்கம். ராப்தா குரூப்போட சிஇஓ அந்த டோல் மேட்டர்ல முடிச்சு கொடுத்துருக்கேன். சிஎம் பர்சனலாக உன்னை சொல்லிட்டீங்களே, நான் பார்த்துக்கிறேன். சிஎம் பர்சனலாக உன்னை பார்த்துக்க சொன்ன மாதிரியே நான் பார்த்துக்கிறேன். என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் எனக்கு சொல்லுங்க, நான் பார்த்துக்கிறேன். சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு தகுதி உள்ள ஆள் சார். சாமி சார் நம்ம. ஆமா சரி oke. Strategi selanjutnya yang dijalankan oleh Ricky adalah mendatangi kantor polisi lalu melaporkan bahwa akan ada penipuan terbesar, yaitu pembukaan jalan tol yang tak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan Ricky melaporkan penyelewengan kekuasaan oleh wali kota dan juga Bapak Bupati. Namun tentunya pihak kepolisian melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Bupati, sehingga Bupati meminta polisi untuk menolak laporan siapapun terkait masalah jalan tol, dan tentunya penolakan laporan inilah yang diincar oleh Ricky agar polisi tak menanggapi laporan masyarakat manapun ke depannya. Terlebih lagi, Rambo juga memberikan telepon video call kepada Kapolres bahwa Maryam yang menyamar menjadi CEO jalan tol juga berpesan akan memberikan hadiah yang besar jika Kapolres menolak laporan demo masyarakat ke depannya. Maka seperti Partai Coklat pada umumnya, tentu saja ia akan menerima tawaran tersebut karena jika awal masuk saja inputnya bermasalah, maka outputnya dipastikan juga akan bermasalah. நான் லோக்கலு, நான் தர லோக்கலு. எலெக்ஷன் டைம் டிக்டாக்ல தட்டி விட்டுட்டா 13,13,000 ரூபா பாருங்க. 90 rupees ரொம்ப அதிகமா இருக்கு சார். நீலாம் எதுக்குடா லோன் போட்டு கார் வாங்குற? ஹீரோ சார். ஆனா காமெடின்னு பிடிக்கும். ரெடி. Beberapa waktu berselang tampak Maduram tengah mempresentasikan proyek generator canggihnya, dan dengan nama baik yang ia punya, Maduram disambut hangat oleh masyarakat, bahkan investor langsung berdatangan dan ingin menanam modal dengan nilai fantastis. Dan tak lama berselang, Ricky dan anggotanya mengantarkan uang hasil penipuan jalan tol lalu menagih janji Maduram untuk melepaskan James. Akan tetapi pria berwajah hitam legam ini juga mempunyai hati yang sama
hitamnya karena dirinya tak menepati janji, bahkan ingin menghabisi mereka semua, dan Ricky meminta Maduram untuk menghubungi James agar bisa berbicara yang terakhir kalinya, dan Ricky meminta James untuk menyimpan nomornya lalu meminta untuk mengirim share live lokasi serta meminta James untuk segera pergi berlari melarikan diri. யாருக்கும் எந்த தப்பு பண்ணக்கூடாது, சரியா? அதே ரெண்டு அங்கிள் தான்ப்பா. அப்பா நம்பர் தெரியும்ல? தெரியும்பா. அப்பா நம்பருக்கு லொகேஷன் அனுப்பிட்டு ஓடிட்டே இரு. ஓகேப்பா. Disinilah kita mengetahui tentang James bahwa sesungguhnya James terlahir sangat sehat tanpa mengalami kelumpuhan, namun ketika dirinya akan masuk mendaftar sekolah namun ditolak oleh guru, maka James berpura-pura lumpuh untuk menarik simpati sehingga James akhirnya diterima, dan mulai sejak saat itulah Ricky meminta James berjanji akan selalu berada di atas kursi roda selama 2 tahun, dan barulah Ricky akan menyatakan James telah sembuh, dan Ricky memanfaatkan kelengahan Maduram untuk membalikkan keadaan. இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்கூல்ல படிக்க வைக்கணும் தான் ஆசை. சீட் கிடைக்கிறது கஷ்டம், வேற ஸ்கூல் பாருங்க. நான் சொன்னேன்னு போய் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி கொடுங்க போங்க. நிஜமாவே கால் வரலப்பா. அப்பா இன்னைக்கு பண்ணது ரொம்ப பெரிய தப்பு. லைஃப்ல எது நடந்தாலும் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு தப்பு ரியலைஸ் பண்ணது என்னாலதான் இப்போ ஜீவா இந்த நிலைமையில இருக்கான். ப்ராமிஸ். Setelah mengunci dan meninggalkan Maduram, lalu Ricky beserta anggotanya dijemput oleh Gama karena ternyata tempo hari Ricky mendatangi Gama untuk meminta bantuan sehingga Gama melakukan modifikasi pada mobilnya, dan tak cukup sampai di situ saja. Ricky juga meminta bantuan kepada mantan senior rekan kerja pada loket pembayaran untuk mematikan listrik agar James dapat lebih mudah dalam melakukan pelarian. இன்னொரு பெரிய மேட்டர் பண்ண போறேன்டா. சிவனமா ஓடிட்டு இருக்க. இப்போ பண்ணுங்க. பிரைட்டா ஒண்ணு. அங்க இல்ல, இங்க. எங்கடா போய் இந்த இத்தனை வருஷம்? எது சொல்லு, இல்லன்னா என் மண்டை வெடிச்சிடும் போல இருக்கு. என்ன சரவணா, சென்னை ஃபுல்லா எலக்ட்ரிசிட்டி ரீஸ்டார்ட் ஆவறதுக்கு என்ஜாய் யுவர் செல்ஃப். அப்பா இவனை கொஞ்சம் வண்டி கொஞ்சம் ஸ்லோவா ஓட்ட சொல்லுங்க. Maduram yang dikurung serta mengalami kematian listrik pun menghubungi insinyur proyek generatornya yang ternyata si botak yang tidak podcast ini merupakan orangnya Ricky yang sengaja disetting agar Maduram tak terlalu fokus dengan uang hasil penipuan jalan tol, agar Maduram fokus mengembangkan proyek generatornya, dan seluruh investor yang menghubungi Maduram merupakan anggota Ricky itu sendiri, sehingga Maduram sangat naik pitam dan bersumpah akan mendatangkan kepolisian pusat untuk menangkap gerombolan Ricky, akan tetapi Ricky telah mengatur rencana sempurna yang berbalik menyalahkan Maduram karena Ricky dan yang lainnya telah memasang kamera tersembunyi yang menyatakan Maduram adalah otak penipuan jalan tol. Terlebih lagi di saat Ricky akan menerbitkan artikel jalan tol di rumah manajer surat kabar, Ricky menemukan sebuah arsip tentang sahabatnya Daniel yang ternyata Maduram adalah pelaku pembunuhannya, lalu membawa kabur uang yang ada pada Daniel, dan hal itu pun diberitahukan oleh Ricky kepada ayah Daniel, sang pengusaha kapal tongkang, dan tak lama berselang tibalah gerombolan polisi pusat untuk menangkap Maduram, si pria hitam legam. ஹலோ ரோஹித், எங்க இருக்க? தண்ணி மட்டும் ஓடின்னு இருக்கு, என்ன பண்றது? வச்சிருக்கோம், அதை ஆஃப் பண்ணுங்க. வாட்டர் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணா தண்ணி நின்னுடுமா? இந்த வீட்ல எல்லாம் டேங்க் ரொம்ப தண்ணி வழிஞ்சா செகண்ட் டைம் ரீச் ஆயிட்டான் போல்தது. தலையெல்லாம் சுத்துதா? அதுக்குள்ள நம்ம ஜீவாவை கண்டுபிடிக்க நிறைய டைம். பக்கத்துல போயிடுங்க. என்னைக்குமே எல்லாருக்குமே டேஞ்சர் தான். நான் சூப்பரா பிரசன்டேஷன் பண்ணிடலாம். உன் வாழ்க்கையில நீ உண்மையே பேச மாட்டியா? தண்ணி போட்டாலே போதும். வாசனிங்கள ப்ராஜெக்ட்ல இன்ட்ரெஸ்டட் ஆன. அவ்வளவு ஈஸியா தப்பிக்கலாம் முடியாது. எங்களுக்கு ஒண்ணு தெரிஞ்சது, எப்படி இருந்தாங்கிற எவிடன்ஸ் இருந்துச்சு. கடைசியில எங்களை அங்கேயே வர வச்சுட்டு மோசமா போனதுக்கு காரணம் ஓய்வு பெற்ற இன்ஸ்பெக்டர் கல்யாண கணக்கில் மோசடி செய்தது வெளிவந்துள்ளது.
செம பிளான்ப்பா. சுந்தர் கூட ஒரு ஃப்ராடா? கல்யாண சுந்தரமும் ஃப்ராடு தானா? ஓ, கல்யாண சுந்தரமும் ஃப்ராடு தானா? அவரே ஒரு ஃப்ராடு தான் போலண்ணா. தான் கேக்குது. வந்துட்டாங்களா? சொல்லுவல்ல, ஏமாத்துறவனோட Di akhir film terlihat Ricky dan anggotanya berkendara sembari membayar kembali hutang mereka kepada orang-orang yang pernah mereka tipu di masa lalu, dan kini terlihat Gama akan berbisnis dengan cara yang benar tanpa ada lagi cara yang instan, sedangkan Rambo kini telah berhasil menggapai mimpi dan citanya menjadi aktor film, sementara bagi Mariam dirinya memilih untuk menjadi pelatih yoga, sedangkan bagi Rika tampak dari nada dan cara bicaranya kini ia telah menikah dengan Ricky serta James. Kini telah diumumkan kesembuhannya sehingga bisa mengikuti lomba lari bahkan menjuarainya. மிகவும் வருந்துகிறேன். தவறினை தாமதமா மித்ரா, ஜாகி மற்றும் ஜானகி கதையினை முடித்தான். Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah terkadang hidup yang menekan dari segala arah, maka kita akan mulai mencari pembenaran, mulai akan berbohong karena merasa tidak punya pilihan, bahkan merasa pantas melakukan penipuan karena kita sebelumnya menjadi korban dari para penipu. Tapi ingat, ketika keburukan dibalas dengan keburukan, percayalah bahwa masalah itu tak pernah benar-benar selesai karena ia hanya berpindah tangan dan semakin membesar sebagaimana Allah telah memperingati kita dalam surat Al-Maidah ayat 2 bahwa janganlah sesekali kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, serta jangan pernah membenarkan diri dalam berbuat dosa hanya karena kita merasa punya alasan, karena ketika kebohongan sudah dianggap menjadi sebuah jalan keluar dan meyakini bahwa kebohongan itu dapat menyelesaikan suatu masalah, namun faktanya kebohongan itu hanya akan menyelamatkan sesaat namun menciptakan ledakan masalah yang jauh lebih besar ke depannya. Saya James dari Sinja Entertain mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang selalu setia memberikan support kepada channel ini. Dan bagi teman-teman yang merasa kasihan melihat saya ngedit sendiri berhari-hari, mata merah, badan pegal, tetapi tetap berjuang demi masa depan keluarganya, silahkan berikan dukungan dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Entah itu share ke bapak kalian, ibu kalian, pacar kalian, mantan kalian, serta grup keluarga, bahkan grup RT, RW, bahkan kalau perlu grup arisan emak-emak. Karena jujur, saya juga punya cita-cita. Saya ingin punya penghasilan AdSense yang sangat besar supaya suatu hari nanti saya bisa membeli rumah, beli Pajero. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga kita selalu dipermudah dalam urusan, diperkuat punggungnya untuk mencari harta yang halal untuk anak istri, untuk keluarga, untuk siapapun yang sedang kita perjuangkan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk membahagiakan orang-orang yang kita sayangi sebelum Allah mengambil mereka semua ataupun kita yang terlebih dahulu. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina.